Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak yang Muallim kasih sekalian. Alhamdulillah hari ini Selasa bersamaan 13 Syawal. Dalam tak sedar dah 2 minggu kita menyambut Aidilfitri. Tahniah kepada anak-anak yang telah berpuasa 6 dah selesai puasa 6. Bagi anak-anak yang belum selesai lagi, yang dah puasa baru sehari, 2 hari, 3 hari, tak apa, teruskan. Ada lagi 2 minggu. Tahniah kepada semua. Dan bagi yang berpuasa penuh 30 hari dalam bulan Ramadan, tahniah. Dia tambah pula 6 hari dalam bulan Syawal, pahalanya seperti kita berpuasa setahun. Bagi anak-anak yang sebelum ni masa bulan Ramadan rajin bertadarus Al-Quran, rajin membaca Al-Quran di rumah dan di sekolah, Muallim nak galakkan semua teruskan membaca Al-Quran walaupun kita di bulan Syawal, bulan-bulan yang lain. Sebenarnya bulan Ramadan ni sebagai madrasah ataupun tempat untuk mendidik kita, untuk mentarbiah kita, untuk melatih kita mengamalkan amal-amal soleh dan kita bawa di luar bulan Ramadan. Macam mana kita solat duha masa bulan Ramadan, kita rajin kempen solat duha, selepas bulan Ramadan pun kita teruskan solat duha walaupun di rumah. Dan Muallim nak ajar anak-anak manfaatkan tempoh PDPR yang ada ni, kita buat aktiviti yang berfaedah. Seperti membaca buku, membaca Al-Quran. Jangan lupa tolong mak ayah di rumah. Basuh pinggan dan perkara-perkara yang mampu kita buat. Seperti membuang sampah, membersihkan tempat tidur dan sebagainya. Hari ini, kita masih lagi dalam tajuk hakikat penciptaan manusia. Sebelum ni kita dah belajar berkenaan perbezaan antara manusia dan haiwan. Kan? Dan manusia ni berbeza dengan haiwan, berbeza dari segi akal, dari segi jasad, daripada segi roh. Akal macam mana perbezaan haiwan ni? Haiwan ni ada otak macam manusia. Tapi tak ada akal, kan? Ada otak saja tapi tak mempunyai akal. Dan haiwan ni hanya ikut naluri saja. Apa maksud naluri ni? Contohnya anak burung. Selepas selesai je anak burung tu menetas daripada telur yang dieram oleh ibunya, anak burung tu terus akan mungkin terjatuh daripada dia punya sangkar tu, akan terus terbang. Contohnya, kalau anak penyu menetas saja daripada telur, anak penyu akan terus berenang ke laut, tempat asal dia, ikut naluri, kan? Ikut, orang kata ikut kehendak haiwan tu sendiri, kan? Begitu juga jasad, kan? Macam mana jasad haiwan ni? Dia makan makanan yang Allah dah tentukan, kan? Contohnya kalau manusia ni kita kena masak makanan dulu, baru kita makan dan sebagainya. Makanan tertentu seperti ataupun beras kita basuh dulu, kita masak dulu. Tapi haiwan seperti lembu, nampak rumput terus ragut rumput dan makan dan sihat. Begitu juga kalau haiwan seperti gajah, nampak batang pisang ke, nampak tebu ke, terus dia akan makan, dan itulah kehidupan dia seharian, dia ulang makan benda yang sama setiap hari, kan? Dan contohnya kalau singa naluri dia akan tengok macam mana ibu singa, ayah singa tangkap haiwan seperti rusa, kuda dan sebagainya, menggunakan kuku yang tajam, kemudian meragut daging rusa tu untuk jadi makanan dia. Itu haiwan, kan? Beza dengan kita manusia, kan? Dan dari segi roh, haiwan ni hanya ada nyawa saja, kan? Untuk hidup dan untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang masa. Haiwan pun berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cuma kita tak dengar, kan? Okay. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan tengok tajuk yang kita tajuk seterusnya, kegunaan roh, akal dan jasad kepada manusia. Kita nak tengok apa kegunaan roh, akal, jasad ni. Baik. Yang pertama, apakah kegunaan roh? Yang pertama, roh ni untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Kita nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, kan?
Sebab manusia ni ada roh dan ada nyawa untuk kenal Allah dan memilih untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita ada roh, barulah kita mengadilkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak Allah, kita hanya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Itu kegunaan roh. Yang kedua, kegunaan akal. Akal ni untuk berfikir dan untuk menilai. Manusia berfikir, tengok contohnya pokok kelapa. Nampak ada buah kelapa, ada daun kelapa, ada batang kelapa. Jadi manusia ni berfikir, buah kelapa ni kalau yang tua, kita parut, kita perah dapat apa? Bukan dapat minyak kan? Dapat santan kelapa. Kan? Daripada santan tu baru dibuat minyak kelapa. Santan tu boleh masak dan menghasilkan makanan yang sedap. Kalau pula batang kelapa, orang dulu-dulu guna batang kelapa ni untuk membuat jambatan ataupun titi yang kecil. Begitu juga manusia tengok pada pokok balak, manusia tebang balak, manusia buat perabot yang cantik-cantik daripada balak. Dan manusia ni ada akal untuk bina bermacam-macam benda. Dulu manusia mungkin berlindung yang dulu-dululah sebelum zaman kita, datuk nenek kita dulu. Zaman dulu mungkin manusia hanya berlindung di dalam gua. Apabila manusia memburu haiwan, manusia mula mencipta macam mana nak cipta bahan seperti yang tajam seperti pisau untuk memotong daging yang liat. Maka terhasillah dia ambil tulang, manusia dulu-dulu ambil tulang-tulang dan dijadikan pisau, alat seperti pisau. Dan bila dah manusia jumpa biji timah, jumpa emas dan sebagainya, manusia yang berakal ni dia membina macam-macam benda kan. Dan yang seterusnya jasad, iaitu jasad manusia ni kegunaan dia apa? Untuk menumpukan kehidupan roh dan akal. Minta maaf. Untuk menampung kehidupan roh dan akal. Jasad badan kita ni, dalam ni ada roh, ada akal kan. Baik. Seterusnya, kita nak tengok kalau manusia ni perlukan makanan, manusia macam kita orang Melayu makan nasi. Ada manusia yang lain mungkin makan gandum dan sebagainya. Apakah makanan bagi roh? Makanan bagi roh adalah melaksanakan ibadah dengan sempurna. Sempurna tu macam mana? Kalau kita solat, daripada mula kita niat, kita angkat takbir Allahu Akbar, kita fokus. Anak-anak, kita fokus. Sebab tu Mak Lin selalu pesan, bila kita nak solat, kita tak boleh main-main. Kita tak boleh terlalu banyak ketawa. Bermula daripada kita ambil wuduk lagi, selepas kita ambil wuduk, kita baca doa kan, supaya Allah tetapkan hati kita dan sebagainya. Dan kita fokus nak solat. Selepas tu, bila kita angkat takbir sahaja, walaupun kita masih kanak-kanak, tapi kita belajar. Kita belajar fokus. Macam mana kita belajar? Kita bayangkan Allah sedang mendengar kita berkata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang kan. Dan kita fokus. Anak-anak, apa yang akan berlaku kepada roh yang tidak diberi makan? Okay, baik. Yang pertama, roh yang tak diberi makan, dia akan lemah dan tidak bermaya. Maksudnya, kalau kita jarang solat, selalu tinggal solat, roh kita akan lemah dan bermaya dan kita akan membuatkan kita terdorong nak buat benda-benda yang tak baik, perkara-perkara maksiat. Kita terlalu banyak main game, sampai kita lewat solat asar contohnya. Yang kedua, kita mudah diserang penyakit seperti dengki, menipu dan lain-lain. Bila kita kurang solat, kita kurang berzikir, kita kurang mengingati Allah, kita mula dengki, mula kita dengki dengan adik-beradik kita dengki dengan kawan-kawan kita mula rasa tak baik dengan perasaan tak baik sampai kadang-kadang kita nak
ambil barang peribadi rakan-rakan kita atau abang kakak kita. Dan yang terakhir, akhlak yang buruk. Lama-lama akhlak kita jadi tak baik. Kan? Kita tak jadi anak sopan, kita tak jadi anak yang soleh. Baiklah anak-anak, roh yang tak diberi makan ni akan jauh daripada Allah SWT. Kita tak mau macam tu kan, na'udzubillah. Jadi kesimpulannya, manusia dengan haiwan ni adalah makhluk yang berbeza. Bezalah kita dengan haiwan. Yang kedua, manusia lebih beruntung daripada haiwan. Sudah pasti. Kerana dapat menggunakan akal untuk kebaikan. Sudah pasti Allah jadikan manusia itu lebih baik daripada haiwan. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tanggungjawab berbeza antara manusia dan haiwan. Sudah pastilah. Takkan ada haiwan yang boleh bawa kapal terbang. Takkan ada haiwan yang boleh jadi imam kepada orang yang solat. Sebab yang wajib solat tu manusia. Dan haiwan tu tak boleh solat macam manusia kan. Takkan ada haiwan yang buat apa? Yang bersedekah, yang buat baik, yang berus gigi, mandi, bersihkan pakaian, bersihkan diri dan sebagainya. Itu hanya manusia. Dan segala tanggungjawab yang diberikan kepada manusia tidak dapat dilaksanakan oleh haiwan. Tak boleh. Tak ada benda yang haiwan boleh buat macam Mu'alim sebut tadi. Jadi Alhamdulillah kita dah selesai tajuk kegunaan roh, akal dan jasad. Jadi Mu'alim nak selepas tonton video ni, anak-anak tolong buka buku aktiviti Akidah Tahun 4. Okay. Seperti yang ni, yang Mu'alim ada ni. Dan buat latihan muka surat 15, 16 dan 17. Setakat itu dahulu, Mu'alim kongsi. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di kelas yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.